Cadangan penubuhan RCI isu LCS akan ke Kabinet esok. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis Aidil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan kerajaan pimpinan beliau adalah kerajaan bersama yang menekankan konsep keluarga Malaysia dan penjawat awam wajar mempertahankan kerajaan daripada pelbagai dakwaan dan fitnah. Apabila tuan-tuan dan puan mempertahankan apa yang saya sebutkan tadi, menyebarluaskan apa yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan tidak berpolitik. Kejayaan dikecapi kerajaan dalam tempoh setahun pentadbiran beliau. Antaranya pencapaian cemerlang keluaran dalam negara kasar KDNK yang merekodkan pertumbuhan 8.9% pada suku kedua tahun ini. Selain mewujudkan pekerjaan mencecah 400,000 serta prestasi nilai dagangan melepasi 2 trilion ringgit. Cuma kadang-kadang berita yang baik seperti ini tidak disebar luaskan. Tidak disebar luas. Kita kadang-kadang lebih suka menyebar luaskan cerita yang negatif daripada positif. Jadi sebab itulah saya hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan merupakan kaki dan tangan kepada kerajaan. Membantu untuk menyebarluaskan berita baik ini kepada rakyat. Jangan kita biarkan ada pihak tertentu yang cuba memburukkan kerajaan, mengatakan kerajaan gagal segala-galanya sehingga hari ini tidak ada perubahan yang berlaku. Malah 1 tahun adalah 1 tahun yang gagal. Ini merupakan satu fitnah jahat pada kerajaan. Cadangan untuk menubuh Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu pembinaan kapal tempur pesisir LCS dibawa ke Kabinet esok. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin memaklumkannya pada sidang Dewan Negara petang tadi. Saya beri jaminan kepada Yang Berhormat bahawa selepas perbahasan kita hari ini, saya sendiri akan bawa ke Kabinet. Ini tanggungjawab saya untuk bawa kepada Kabinet hari Rabu ini dan saya akan lakukan. Bahawa kita tak perlu takut, bimbang. Kita mahukan ketulusan, kita mahukan keadilan. Itu pun kehendak saya. Bahawa mereka yang kalau sekiranya ada penyelewengan, salah guna kuasa, unsur-unsur rasuah, semuanya terpaksa berhadapan dengan muka keadilan. Terdahulu, bekas pengarah urusan Boosted Naval Shipyard Sdn Bhd BNS Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Noor dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan pecah amanah dana syarikat itu berjumlah 21.08 juta ringgit. Kes melibatkan projek pembinaan LCS bagi perolehan tentera laut di Raja Malaysia. Tan Sri Ahmad Ramli, 78 tahun yang juga bekas Panglima Tentera Laut, mengaku tidak bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan pertama, Tan Sri Ahmad Ramli melakukan pecah amanah dengan meluluskan pembayaran berjumlah 13.54 juta ringgit ke akaun syarikat Setaria Holding Limited, Standard Chartered Bank, Singapura tanpa kelulusan ahli lembaga pengarah BNS.
Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara 26 Julai 2010 dan 25 Mac 2011. Bagi pertuduhan kedua, Ahmad Ramli dituduh melakukan pecah amanah dengan meluluskan pembayaran berjumlah 1.36 juta ringgit ke akaun syarikat JSD Corporation, The Overseas Chinese Banking Corporation Limited, Singapura antara 19 April 2011 dan Mei 2011. Tertuduh juga didakwa atas kesalahan serupa dengan meluluskan pembayaran berjumlah 6.182 juta ringgit ke akaun syarikat Sosmarine Armada Limited, Standard Chartered Bank, Singapura antara 28 Oktober 2010 dan 22 November 2010. Ketiga-tiga pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dengan sebat dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan Ahmad Ramli diikat jamin RM500,000 dengan cagaran berbayar RM200,000 bagi semua pertuduhan dan menetapkan 24 November untuk sebutan kes. Sekurang-kurangnya 10 juta rakyat Malaysia disasar kekal sihat dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sasaran itu antara yang terkandung dalam Kertas Putih Kesihatan yang dijangka dibentang di Parlimen hujung tahun ini. Ia juga salah satu tumpuan utama dalam Kertas Putih berkenaan iaitu aspek pembiayaan, kualiti perkhidmatan dan tata kelola dalam sistem kesihatan baharu. Maksudnya 10 juta rakyat ini, dia tak akan dirujuk ke hospital. Dia tak akan sakit disebabkan kencing manis, sakit jantung, hypertension, kolesterol tinggi dan sebagainya. Ya, jadi tema besar adalah bagaimana kita dapat mewujudkan satu sistem yang ada kualiti perkhidmatan dan juga sistem yang ada langkah-langkah pencegahan yang dapat memastikan 10 juta rakyat kita kekal sihat dalam tempoh masa 10 tahun. Ya, kita ambil angka tersebut sebab melalui perkiraan kasar kita, sejumlah 1 juta rakyat Malaysia jatuh sakit setiap tahun disebabkan penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dielakkan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menubuhkan pasukan petugas khas tenaga penerbangan mampan SAF dalam usaha mengurangkan jejak karbon industri aero angkasa. Menterinya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata pasukan tersebut akan dianggotai wakil kerajaan dan sektor swasta. Pasukan itu akan mengemukakan cadangan dasar dan menyelaraskan perkongsian awam swasta termasuk pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF di negara ini. Matlamat SAF itu dapat dicapai kerana kita mahu sustainable aviation fuel ini dapat menjadi matlamat untuk satu jangka masa yang telah ditetapkan. Ini juga adalah selaras dengan ESG, kerangka ESG. Kita juga mahu menjadikan Malaysia bukan sahaja sebagai negara yang dapat membina infrastruktur melalui task force ini, tetapi menjadi pioneer dalam mempelopori industri aero angkasa ini. Usaha ini akan mengukuhkan kedudukan negara sebagai perintis industri aero angkasa menggunakan teknologi hijau, seterusnya menyumbang kepada alam sekitar yang lebih bersih dan selamat. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran sidang kemuncak aero angkasa Malaysia 2022 My Aero 22 di Ibu Negara. Kementerian Pengajian Tinggi bakal menubuhkan jawatankuasa program memperkasakan pendidikan pengundi pelajar Undi 18. Jelas Menterinya Datuk Seri Noraini Ahmad, jawatankuasa tersebut sebagai platform anggota-anggota membincangkan pelaksanaan program-program pendidikan pengundi yang melibatkan pelajar IPTA. Jawatankuasa itu turut bertanggungjawab melihat keberkesanan pelaksanaan program yang telah dirancang, seterusnya mencadangkan mekanisme yang sesuai bagi menambah baik pelaksanaan program tersebut. Dengan pengujudan tabir urus yang jelas ini, sasaran pelaksanaan program-program pendidikan pengundi
kepada pelajar IPTA serta hasrat untuk melahirkan graduan yang holistik dan seimbang dapat kita capai. Beliau berucap di majlis menandatangani memorandum persefahaman dan nota kerjasama antara Universiti Awam, Politeknik dan College Community dan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia bagi memperkasa pendidikan pengundi Undi 18. Memorandum dan nota kerjasama tersebut akan melaksanakan program-program pendidikan pengundi. Seterusnya, membantu mencapai aspirasi kerajaan untuk melahirkan pengundi bijak, matang dan berketerampilan. Jabatan Imigresen Malaysia akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan berkaitan bagi memberi pendedahan dan advokasi kepada masyarakat supaya tidak terpedaya dengan taktik penipuan yang menawarkan pekerjaan di luar negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata pihaknya sedang meneliti kaedah terbaik yang membolehkan platform media sosial setiap agensi penguatkuasaan dimanfaatkan. Dan kalau kita lihat di dalam web PDRM, PDRM sekarang banyak memberikan nasihat, berkongsi tips bagaimana untuk mengenali scammer ini. Jadi orang ramai bolehlah melawat laman web PDRM ini untuk mendapatkan pendedahan dan pengetahuan bagaimana untuk kita mengenali mereka yang tidak bertanggungjawab yang banyak menipu rakyat Malaysia ini. Saya tahu khususnya di Cambodia. Beliau mengulas peranan Jabatan Imigresen dalam usaha memastikan rakyat Malaysia tidak terpengaruh dengan sindiket penipuan menawarkan pekerjaan dengan gaji lumayan di luar negara menerusi media sosial. Media sebelum ini melaporkan 16 rakyat negara ini menjadi mangsa penipuan iklan peluang pekerjaan sebagai pegawai khidmat pelanggan di Kemboja. Sebaliknya, mereka dipaksa menjadi scammer. Datuk Seri Khairul Zaimi berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pra-Pelancaran Program Larian Immigration Run 2022 di Putrajaya. 30% daripada 8,300 premis seluruh negara dikenal pasti tidak memiliki sijil perakuan bomba FC. Data diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 8,300 premis mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Antara jadi faktor tiada penyelenggaraan tetap, ubah suai tidak mengikut peraturan serta gagal penuhi keperluan teknikal. 30% tu masih dalam proses untuk dikeluarkan dan juga ianya sekira tidak mematuhi, kita akan bawa ke mahkamah. Sebenarnya Akta 341 atau undang-undang berkaitan dengan keselamatan kebakaran ini, beliau ditemui selepas Majlis Penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 JBPM Pulau Pinang di Bayan lepas. Kumpulan atau individu yang terlibat dalam perhimpunan protes mana kapal LCS di Jalan Tuanku Abdul Rahman pada Ahad lepas akan dipanggil untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim memaklumkan semua pihak wajar mematuhi peruntukan undang-undang sedia ada. Kertas siasatan akan dibuka sekiranya didapati melanggar mana-mana peruntukan undang-undang atau mengikut Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012 dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk sebarang keputusan. Yang pastinya mereka akan dipanggil untuk membantu dalam siasatan polis dalam siasatan polis di bawah Akta Perhimpunan Aman. Bilangan yang telah dipanggil ataupun bilangan yang telah datang untuk memberi percakapan saya tidak dimaklumkan lagi setakat ini. Namun proses itu sedang berjalan dan kita akan seberapa segera menyiapkan kertas siasatan ini untuk kita rujuk kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya lah.
Beliau bercakap kepada media selepas majlis memeterai memorandum perjanjian MOA antara Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur IPK KL dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Ibu Negara. Kita bersua kembali. Saudara, 2,000 jalur gemilang akan diedarkan menerusi konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KM 2022 peringkat Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sembilan Zakbar Abu Bakar berkata, konvoi KM 2022 tiba di Negeri Sembilan dengan simbolik penyerahan baton jalur gemilang di checkpoint pertama iaitu di Lorong Seni Tampin. 5 checkpoint sebagai pit stop persinggahan KM 2022 sebelum meneruskan perjalanan ke Plaza Tol Sungai Besi bagi penyerahan baton kepada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di setiap checkpoint mempunyai daya tarikan yang tersendiri, sama ada dari segi masakan, seni bina rumah dan juga cara hidup masyarakat di tempat-tempat yang kita singgah nanti. Selain itu, bagi meningkatkan semangat patriotism juga, beberapa aktiviti kenegaraan seperti nyanyian lagu patriotiks, acara puzzle merdeka, Zumba Keluarga Malaysia dan banyak lagi. Dia berkata demikian ketika ditemui pada penyerahan baton jalur gemilang KM 2022 peringkat Negeri Sembilan di Tampin. Konvoi melibatkan 41 buah kenderaan daripada pelbagai agensi. Pelbagai pengisian berunsur kenegaraan direncana di setiap checkpoint dalam usaha untuk memupuk serta menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan keluarga Malaysia. Sempena Bulan Kebangsaan, masyarakat orang asli Bukit Bangkong, Sungai Pelik, Selangor tidak ketinggalan mengambil inisiatif menyemarakkan sambutannya. Tok Batin Kampung Orang Asli Bukit Bangkong, Taha Akhir berkata pihaknya mengambil peluang memupuk semangat patriotik dalam kalangan penduduk termasuk kanak-kanak. Sekarang kita untuk menyambut kemerdekaan ni kita bersama penduduk kampung dengan mengurusi MBK, kita bergotong royong untuk meraihkan menyambut kemerdekaan tahun inilah. Aktiviti kita kali ini hanya kita buat pertandingan badminton, melukis untuk kanak-kanak. Untuk dewasa kita buat anyaman ketupat. Dan malam kita ada buat kebudayaan lah, macam seperti karaoke, kebudayaan kita lah dengan dan tarian-tarian Zumba untuk masyarakat di sini lah, untuk memeriahkan lagi lah suasana. Selain itu, semangat cinta dan sayangkan negara turut penting diterapkan dalam kalangan kanak-kanak. Bagi saya memang penting, terutama pada kanak-kanak tabika, kita nak terapkan ni supaya dia tahu sejarah kemerdekaan, tahu siapa yang dulu menjadi bapa kemerdekaan. Itu semua memang ada dalam silabus kita di bulan kemerdekaan ni.
Semangat kemerdekaan masyarakat orang asli Bukit Bangkong, Sungai Pelik tidak pernah luntur biarpun negara berdepan wabak COVID-19. Berbagai aktiviti telah dianjurkan oleh Persatuan Penduduk Orang Asli untuk terus menyemai semangat kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Michelle Wang, RTM. Di Kampung Bertam Baru, Gua Musang, Kelantan, terdapat sebuah kubu pertahanan berusia 80 tahun yang masih kekal menjadi tinggalan sejarah. Kubu yang terletak berhampiran Balai Polis Bertam itu dipelihara rapi penduduk kampung untuk tatapan generasi baru. Kubu ini dipercayai dibina pada tahun 1942 ketika zaman penaklukan tentera Jepun. Ia menjadi tempat tentera berlindung dan merancang serangan komunis yang cuba memasuki kampung berkenaan. Ketika itu, penduduk kampung kerap diganggu musuh. Dia bila putih halos ni, jadi dia suruh dia telefon lah. Masa dia metoh tu, dia metoh 4 tahun 8 bulan melayan. Masa dia metoh, dia buat kubu tu, buat suasana suara sini untuk jaga orang putih takut mari metoh dia. Masa dia metoh 4 tahun 8 bulan. Lepas pada tu, dia metoh orang putih serang balik pula. Penduduk akan memastikan kawasan sekitarnya sentiasa bersih dan bendera dipasang setiap kali sambutan Hari Kebangsaan. Kubu tu jadi ada yang dah diterokai oleh manusia kita biasalah. Jadi nak buat tanaman ke apa ke. Jadi yang ada hanya sebagai kenangan untuk di kepala jambatan depan balai polis. Itu adalah hak kekal kubu kuat lah tu. Semasa darurat dulu. Jadi sekarang ni masih ada segak lagi lah. Peninggalannya kubu. Yang mana kubu tu ada di kedua-dua belah jambatan lah bagi memudahkan kawalan lah keselamatan. Jadi sehingga kini kubu tu kalau kita tengok masih lagi dijaga lah dengan diletakkan satu papan tanda kubu peninggalan penjajah. Semoga usaha penduduk Bertam Baru dapat menyedarkan generasi muda terhadap perjuangan generasi lama mempertahankan keamanan yang mereka nikmati sekarang. Berita tengah malam, kita teruskan dengan segmen sukan. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi venue pilihan bagi perlawanan akhir Piala FA antara Terengganu FC, TFC dan Johor Darul Ta'zim JDT. Perkara itu diumumkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan aksi final edisi ke-32 tersebut dijadual berlangsung pada 10 September ini. MFL dalam kenyataannya memaklumkan permohonan untuk menggunakan Stadium Nasional mendapat kelulusan daripada Perbadanan Stadium Malaysia PSM. Pemeriksaan terhadap padang turut melibatkan MFL bersama pihak pengurusan TFC dan JDT. Mengikut perancangan awal, MFL ingin menganjurkan final Piala FA pada 27 Ogos ini. Namun penglibatan JDT dalam saingan Liga Juara-Juara Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2022 menyaksikan perubahan tarikh terpaksa dilakukan. Mengenai penjualan tiket final Piala FA, MFL akan mengadakan perbincangan bersama pihak pengurusan TFC dan JDT terlebih dahulu sebelum hebahan dilakukan dalam waktu terdekat. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan secara rasmi gol menarik pemain Negeri Sembilan FC Sean Eugene Selvaraj telah dihantar ke Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk pencalonan Anugerah Puskas 2022. Jaringan dari luar kotak penalti itu membantu Negeri Sembilan menewaskan Selangor FC 3-2 pada aksi Liga Super 31 Julai lalu di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Pengesahan tersebut dibuat timbalan Presiden FAM Datuk S. Siva Sundaram dalam satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa teknikal dan pembangunan FAM. FIFA sebelum ini turut mengakui jaringan dari jarak kira-kira 30 meter itu
memiliki peluang untuk muncul antara jaringan terbaik sepanjang musim ini. Pada 2017, Muhammad Faiz Subri mencipta sejarah sebagai pemain pertama dari Malaysia yang menerima anugerah berprestij itu di Zurich, Switzerland, menerusi gol menakjubkan hasil dari sepakan percumanya. Beralih ke sukan elektronik, jurulatih Suhaz Esports John Theo Eusebio mengakui kekurangan keserasian antara pemainnya menjadi punca pasukannya tewas 3 perlawanan berturut-turut dalam Liga Profesional Mobile Legends MPL musim ke-10. Meskipun diperkuat dengan 2 pemain import dari Indonesia, Suhaz Esports masih gagal mencari kemenangan apabila tewas kepada pasukan SMG, THQ dan Todak. Namun, Theo yakin keputusan pada minggu hadapan akan berubah selepas menjalani beberapa siri latihan bersama pemain dari Malaysia. 3 to 4 weeks because most of the teams are strong even their draft is not totally good, but still they can win because of the chemistry. That's why if we train like 3 to 4 weeks, then maybe the result is good. Pemain import Suhaz, Rico dan Dafa Dwita Siregar turut berazam untuk menghadiahkan kemenangan buat pasukannya apabila berdepan pasukan RSG dan THQ. MPL musim ke-10 menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah hampir RM500,000. Saudara Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Kompleks Presiden Ankara, Turki untuk sambutan negara sempena lawatan baginda ke negara itu. Keberangkatan tiba baginda disambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Laporan Farhana Azwani Ismail di Ankara. Baginda menerima tabik hormat daripada pasukan pengamanan Presiden dan diiringi lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku dan lagu kebangsaan Turkiye Istiklal Marsya serta diiringi 21 das tembakan meriam. Yang di-Pertuan Agong diiringi Presiden Erdogan kemudiannya berkenan memeriksa pembarisan pasukan kawalan kehormatan serta diperkenalkan kepada barisan Kabinet Pemerintah Turkiye. Turut hadir Menteri Pengiring yang juga Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Duta Malaysia di Turkiye Sazali Mustafa Kamal. Baginda bersama Pemaisuri Agong dalam rangka lawatan negara ke Turkiye selama 7 hari bermula semalam sehingga Ahad. Sultan Abdullah kemudiannya berkenan melakukan pertemuan 4 mata dengan Presiden Erdogan juga di Istana Presiden. Pertemuan bersama Presiden Erdogan ini merupakan kali pertama selepas Sultan Abdullah menaiki tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Julai 2019. Sri Paduka Baginda sebelum ini berkenan menyampaikan persetujuan untuk berangkat melakukan lawatan negara ke Turkiye ketika menerima panggilan telefon secara peribadi daripada Presiden Erdogan pada Mei lalu. Dalam perbualan telefon itu, Baginda turut merakamkan ucapan tahniah kepada Presiden Erdogan di atas pembukaan Masjid Besar Hagia Sophia untuk ibadah solat. Farhana Azwan Ismail, Ankara, RTM. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang. Saya Nur Ali.